Okey, seterusnya antara yang ni memang sangat-sangat penting untuk kita ambil tahu kan, monetary policy direction. Ke mana hala tuju sistem ataupun polisi kewangan kita di Malaysia dan juga di peringkat global. Sebab kita cakap tentang polisi kewangan. Maknanya interest rate, kita nak tengok sama ada interest rate kadar faedah akan terus dinaikkan ataupun tidak. Dan sekarang kita tahu kadar faedah terus naik dan terus naik. Kenapa kadar faedah naik? Adalah untuk membendung kenaikan inflasi. Okay, bukan nak menghapuskan. Kita takkan boleh hapuskan inflasi. Inflasi itu adalah benda yang memang akan sentiasa berada dengan kita. Cumanya kita nak kawal. Kita nak kawal untuk berada di kawasan ataupun di paras yang serendah mungkin. Itu je sebenarnya objektif. Jadi sekarang kita tahu inflasi meningkat naik. Kerana apa? Kerana kos sara hidup meningkat naik. Bukan sebab makanan sahaja. Kan banyak faktor-faktor yang menyebab mengundang kepada kenaikan inflasi. Kan sistem pendidikan, kos untuk pendidikan makin naik. Ni satu hari bulan ada yang mungkin anak dah masuk tadika baru, sekolah baru. Tadika memang makin gila lah kan. Kalau kata bas sekolah, sistem pengangkutan kita pun semakin mahal. Dulu saya ingat dulu zaman saya sekolah rendah tahun 90-an lah, 94 sampai 2000 tu kan. Saya rasa bas sekolah sebulan RM27 kan, tak sampailah RM50. RM25. Sekarang berapa? Kalau ada tak mak ayah yang hantar anak naik bas sekolah kan? Berapa banyak? Kan? Berapa banyak? Itu pun antara punca lah yang mengundang kepada inflasi. Sistem kesihatan. Kita masuk hari ni kalau nak operate sikit je pun kan, tengok bil beribu-ribu. Kalau nak hari ni kalau demam sikit pun pergi klinik biasa pun itu memang tak lari RM20, RM30. Nampak? So benda itulah yang sebenarnya yang mengundang, yang menyebabkan kadar inflasi kita ni naik. Jadi kadar faedah ni dinaikkan untuk mengawal, untuk menurunkan kadar inflasi itu. Dan kita tak nampak lagi keadaan tu sudah pun berlaku. Keadaan ni sekarang ni masih lagi sedang giat dibuat. Keadaan bagaimana orang kata langkah untuk mengawal inflasi ni masih lagi dibuat secara proaktif oleh kerajaan-kerajaan di seluruh dunia, bank-bank pusat di seluruh dunia kan. Jadi sampai kita dapat lihat one day, saya tak tahu bila kan, mungkin awal tahun ni ataupun mungkin pertengahan tahun 2023 ataupun mungkin hujung 2023, I don't know kan, sampai bila kadar inflasi tu akan mula menampakkan tanda-tanda penyusutan. Kat situlah baru kita boleh jangkakan kadar faedah tu akan dihentikan kenaikannya. Dan kalau dah kadar inflasi ni makin menurun, biasanya kadar faedah pun akan diturunkan jugalah. Okay? So kita tak tahu. So untuk mereka yang mungkin hari ni ada banyak komitmen-komitmen dengan bank kan, personal loan ke, loan kereta ke, loan rumah ke, memang nak tak nak terpaksa hadap lah. Terpaksa menghadap. Tapi mungkin di level kita ni saya percaya kenaikan yang berlaku tu taklah terasa, betul tak? Kalau kata rumah mungkin loan RM500,000 ataupun RM600,000 macam tu, mungkin kenaikan tu adalah RM15-20 untuk satu kata fasa kenaikan. Biasanya kenaikan di Malaysia ni sekitar 25 basis point kan. So kalau setakat interest naik 0.25, untuk interest rate dalam untuk property ataupun aset sekitar RM500,000, mungkin kenaikan tu hanya dalam RM20-30 lah kan. Tapi kalau hutang yang banyak, saya tak tahu, mungkin ada yang rumah berpuluh-puluh juta ataupun kereta berjuta-juta kan. Itu mungkin akan lagi sakit lah kot. So kalau kita tengok kadar faedah di Amerika Syarikat terutamanya dijangkakan akan terus dinaikkan. Nampak? No reduction until 2024. Nampak? No reduction. Maknanya dia akan terus naik dan naik dan naik. Persoalannya naik tu makin laju ataupun naik slow-slow. Ni je sekarang ni yang kita boleh jangkakan. Okay? Naik slow-slow ataupun naik laju. Kalau naik slow-slow, biasanya
efek dia tu tak besarlah kepada pasaran kita. Tapi kalau kata kenaikan yang berlaku tu laju, sekali naik 100 basis point contoh, kan, ataupun 75 basis point. Kalau kita tengok tahun ni je dah 4 kali kenaikan 75 basis point. 4 kali 75 maknanya dah 300 mata. Barulah bulan lepas dia punya kadar kenaikan tu menurun sikit. Dia dah mula slow down. Daripada 75, 75, 75, 75. Sekarang dah turun 50 sikit. Dia dah mula nampak reda. Ini antara highlight yang akan menjadi perhatian para pelabur. Sama ada kadar faedah ni, semua dah tahu naik ataupun naik, confirm naik. Cuma naik ni laju ataupun tidak. Kan? Itu je yang sebenarnya kita nak tengok. Sebab last time bila berlakunya kenaikan yang besar macam ni, kan, kita tengok each time kenaikan 75 basis point ni berlaku, kita nampak reaksi kepada pasaran sangat-sangat negatif. Kita boleh nampak kejatuhan indeks pasaran utama dunia sekitar 2%, 3% sekali jatuh, kan. So benda tu membimbangkanlah, kan. So hopefully kenaikan yang berlaku seterusnya ni tidaklah seagresif yang pernah kita saksikan pada tahun 2021 dan juga 2022 yang lepas. Right.